Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi malam 13 Ogos 2020. Tumpuan berita. Kerajaan negeri meneruskan komitmen melaksanakan pelbagai pembangunan infrastruktur untuk rakyat termasuk projek yang telah dibatalkan oleh kerajaan pusat terdahulu. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg, kerajaan negeri menggunakan dana sendiri untuk melaksanakan projek tersebut seperti jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik dijangka siap pada 2025. Belanja besar siapa? Kita gunakan, kita ada cara model baru. Saya telah tubuhkan Bank Pembangunan Sarawak, The Boss. Inilah kita gunakan, dan rezeki kita pun datang. Apa rezeki kita datang? 2025 infrastruktur kita termasuk bekalan api, bekalan air akan siap menerusi state grid. Lepasnya 2026 kita akan membangunkan sektor pendidikan. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja dan Majlis Pecah Tanah Masjid dan Anjung Usahawan Teluk Melanu hari ini. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga berkata peruntukan untuk membekalkan bekalan air telah diluluskan sementara projek grid bekalan air dari Bengoh ke Sematan siap. Sebabnya kita mula apa disebut sebagai water grid. Air daripada Kuching Bengoh tu sampailah ke Sematan. Ngambil masa juga tu. Ya, orang kata air liur. Di-announce ada ngambil masa lah. Kena kah pipe akan senang. Daripada Kuching ke Bau, Bau ke Lunduk, Lunduk Sematan sampai situ. Sementara ya, paksa kita cari sumber air yang lain. Tadi saya diberi taklimat. Jadi saya berkendakkan si banyak, lebihkan 3 juta, 4 juta saja sementara. Luluslah pola sementara ya. Pada majlis yang sama, beliau turut meluluskan peruntukan 5 juta ringgit untuk projek Anjung Usahawan di Teluk Melanu dan juga di Sematan bernilai 9 juta ringgit sebagai galakan kepada usahawan tempatan memasarkan produk. Sementara itu, dalam sidang media, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Sarawak menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membincangkan isu sempadan Kalimantan Barat Indonesia bagi menempatkan kompleks imigresen, kastam dan kuarantin CIQ di Teluk Melanu. Menurutnya, KDN akan membincangkan perkara tersebut dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia, SOSEK Malindo. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga berkata kerajaan negeri membina pos kawalan sempadan di Teluk Melanu dengan kos RM500,000 sementara menunggu kompleks imigresen, kastam dan kuarantin CIQ dibina di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan kos lebih RM20 juta. Terdahulu Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, pembinaan projek pos kawalan sempadan Teluk Melanu yang direalisasikan membuktikan kerajaan Sarawak menunaikan janji untuk kepentingan dan keselamatan rakyat dalam tempoh jangka masa panjang. Jelas beliau, selain pos kawalan, pelbagai projek serta kemudahan asas untuk rakyat juga sudah dibawa ke kawasan Tanjung Datu. Satu daripada niat dan saya benar-benar mahu yakinkan saya dapat projek pos kawalan. Kerana begitu penting pos kawalan itu diadakan di ujung kita di negeri Sarawak. Jadi beberapa kali dalam ucapan DUN saya pun meminta dan dengan sendiri madah dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kita patut mengadakan dengan secepat mungkin dan berunding kepada pihak federal. Terima kasih Datuk Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah merealisasikan satu-satunya impian saya apabila saya dilantik menjadi ahli yang berhormat di kawasan N3 Tanjung Datuk. Sementara itu, beliau memberitahu rancangan pembangunan juga akan diseimbangkan bagi 3 zon di dalam kawasan Tanjung Datu. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media hari ini melaporkan kluster Jupiter telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dilaporkan pada 17 Julai 2020.
Secara ringkas, kluster ini melibatkan 3 orang kes bukan warga negara yang terdiri daripada kru kapal LNG Jupiter yang berlabuh dan dikuarantin di Pelabuhan Perairan Sarawak berhampiran dengan Pelabuhan Bintulu. Kesemua kes telah mendapat rawatan di Hospital Bintulu dan telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. JPBNS turut memaklumkan tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 681 kes. Seterusnya, Jabatan Pertanian Betong disaran untuk terus mengenal pasti produk hasil tani dan ternakan yang berpotensi untuk diusahakan secara komersil di Betong. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, usaha tersebut akan dapat memenuhi keperluan pasaran luar yang juga memerlukan peningkatan ekspor hasil tani dari bahagian itu. Bercakap semasa taklimat pelaksanaan projek peruntukan Agriculture Facilitation Fund AFF bagi kawasan Dun Bukit Saban dan Dun Layar di Betong, beliau menambah pembinaan lapangan terbang di kawasan itu turut memudahkan pengusaha memasarkan produk pertanian ke pasaran luar. Berikut pula mengenai projek pembangunan semula Sekolah Kebangsaan SK Sungai Tisang di Dun Samalaju. Adun Samalaju Majang Renggi berkata, bangunan sekolah 4 tingkat yang akan dibina itu dijangka siap menjelang Julai 2022. Bercakap dalam majlis penyerahan dokumen kontrak pembangunan semula SK Sungai Tisang pada Rabu, beliau memberitahu sekolah itu dibangunkan semula di bawah cadangan pembangunan semula Sekolah Daif di Sarawak. Sekian bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.